A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur berbakla ihya kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana halimpah dunia ya. Maka ni doa ihya dapat dahul lagi dalam majlis ilmu, majlis hati paling suka na Allah Subhanahu wa taala. Nak Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nyah hati cip-cip ke satu majlis untuk semata-mata untuk meningoi ataupun untuk belajar dalam nilai bab ilmu, maka fadilat kelebihan Allah SWT akan mudahkan ia untuk nung cip ke syurga. Salah satu kelebihannya dalam ketik dalam majlis ilmu. Jadi sebelum memulakan majlis ilmu, sama-sama sedekahkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'an tabi'in, alim ulama, ida hanibe ahli keluarga ium iem adik kaban anang kaban kun saudara mara guru-guru dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat hak cucuk memencari negeri abadi, alam barzakh, sementara menungui alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Taala terima bacaan sedekah Al-Fatihah untuk menjadi asbab ya pahala ke jah-jah yang sebut ini, insyaallah. Dan sebelum saya memulakan lagi, saya sama-sama berdoa kepada Allah SWT supaya mangsa-mangsa banjir, musibah banjir, diberi ketabahan, diberi kesabaran kayhom kenunin, supaya cekal tabah menempuh dugaan hak Allah Ta'ala bagi. Dan nak ingatkan diri sendiri, seluruh muslimin dan muslimat, seluruh masyarakat, bahawa hendak lagi dalam 2-3 hari lagi akan cip tahun pai tahun 2022 bersedia
Hek bersedia meh bahawa ia akan menghadapi ujian-ujian, cabaran-cabaran, peperangan-peperangan, melawan kemungkinan lagi penyakit-penyakit asing akan tiba. Sementara dunia ada pun semakin tuha, ia akan menghadapi semua perkara ini, musibah-musibah dalam fasa-fasa tertentu dengan macam-macam musibah banjir, musibah gempa bumi, musibah bencana alam hak asing-asing. Kemungkinan ia akan terima lagi tahun ke depan dah. Jadi untuk 2022 sama-sama mihai bersedia yang mana bila ia sebarang musibah, hal paling untung ialah hati timpa nak musibah. Hal paling untung ialah semakin ia timpa nak musibah, semakin ia ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala, semakin ia bertobat daripada dosa-dosa ke Allah Subhanahu Wa Taala, semakin ia meningkatkan amal ibadah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hal paling rugi ialah semakin musibah lau ke ngrom berlaku ke diri ke keluarga ke kampung daerah negeri negara cuk ngin nak musibah lupa balik ke Allah Subhanahu Taala. Pai dah ia dilanda musibah penyakit Covid dalam kampung beratus-ratus orang dijangkiti Covid. Ini salah satu musibah daripada Allah SWT sebagai petanda sebenarnya nak Allah SWT bagi ingat ke biar nak lupa ke ia. Maka dah siau nak pada Covid lupa balik. Ini satu benda hati betul, betul. Ingat bahawa selain daripada musibah ini Allah Taala akan tambah lagi musibah kalau ia beringat. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tempat ni akan terima musibah dengan 6 syarat ni. Yang pertama kalau maksiat ataupun benda-benda jamak melebihi benda-benda hak agan. Satu maksiat, contoh perbuatan maling. Maling tu dalam kampung, kalau dalam kampung berleluasa sampai jahat sangat dah nak maling dah. Ketok maling, pret maling, tuduh maling, sengat maling, sampai benda hak agan cuk dah tadi. Mana Allah Ta'ala akan timbulkan satu bencana. Syarat kedua, apabila Islam beriman, buat kerja dakwah, tabligh, amal ma'ruf nahi munkar. Cuk nak menasihati dalam keluarga, cuk nak menasihati dalam kampung. Bermakna nar perkara tu, syarat nar tu, kalau maksiat lebih benak daripada hak benda agan, beriman, hendak nak buat kerja dakwah, tabligh, amal ma'ruf nahi munkar, tegur menegur, menasihati, Allah akan sarkan bencana musibah ke satu tempat. Nabi sebanyak para sahabat, wahai Rasulullah, wahai Nabi, apa juga musibah ni kalau ibu udah ataupun dah dalam kampung ni hati beramal soleh. Nabi, walaupun dalam kampung ni hang taat, hang beramal soleh, tapi syarat tu bila maksiat lebih nak pada hak benda agan, bila cuk nak tegur menegur dalam satu tempat, jahat beramal soleh, jahat beriman, jahat agan pun akan ditimpa musibah. Kata Nabi. InsyaAllah jadi mudah-mudahan dengan cara nak buat amal ma'ruf nahi munkar tu antara menghidupkan semayang, agak kon cikgu surau semayang berjemaah, tembak buat kelas, hadir kelas, mendapat cikgu surau tengok ke Facebook, kom juga ni. Mana mungkin berkata hati uzur, hati cuk nak kenderaan dan sebagainya, kom. Ini antara cara nak mengelak daripada musibah. Untung dia beriman kalau terima musibah, sebut dia semakin mencem Allah SWT. Rugi bila musibah, ia semakin lupa dia Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan baik, itu sambung untuk pada pinang meminang.
pinang meminang. Kerakon hom nak pilih kerakon berdasarkan 4 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat. Yang pertama nak pilih meh kerakon teh hati harta. Yang kedua nak pilih kerakon hati keturunan agan. Yang ketiga nak pilih kerakon hati ulung lawa. Yang keempat nak pilih kerakon hati beragama. Tapi Nabi kalau empat ni cium paling penting ialah kerakon dek agama. Cuk harta pun tak apa, keturunan dia terbilang pun tak apa, ulung lawa pun tak apa, hitam legam pun tak apa. Yang penting kerakon dek agama. Bila agama, insya-Allah ia akan taat ke agama, sembahyang, ia taat ke hidup baik, taat ke wali-wali, taat ke jatuh hak, kan? Serut nak mengemasi, serut nak buat cat, serut nak macam-macam kalau dia hak kerakon agama. Tak ini juga kerakon sebenarnya nak pilih kerakon berdasarkan 4 pun juga. Aisyah kan nak pilih kerakon pertama harta ngindeng hati power hak balik harta jawatan jeruk. Yang kedua keturunan kerakon ini keturunan hak agak-agan. Yang ketiga kerakonnya mesti handsome macam tak itak tu. Dan yang keempat kerakon ini mesti agama. Kalau kerakon ini cok nak harta, kerakonnya keturunan dia, keturunan iwan, keturunan bangsawan. Tembak ulung open jabon. Kan? Yang penting kerakon ini agama. Tak ada masuk dalam kerakon. Kalau kerakon dapat kerakon hati jawatan juluk tak apa. Benda yang getah pun tak apa. Yang penting kerakon ini agama. Bila kerakon agama insya-Allah. Nak benda hai pilih kat ini. Kalau kerakon harta cuna agama, ia akan bangga harta tu. Ia dah minta harta ni, dia dapat bimbing ni. Kalau kerakon nak dapat keturunan bangsawan, hartawan, keturunan hak bagus-bagus, neng ba ia bangga keturunan tu. Imah pada menyesal hamil imah jak asli contoh. Kalau kerakon ataupun kerakon dia ulung lawa, handsome, kerakon ulung lawa. Lama-lama ia bangga kecantikan tu. Dia tunjel ni. Kesi ataupun kenah ke hati ulung jamon ni. Tapi kalau agama, insya-Allah ia akan jaga dunia dah nak akhirat. Insya-Allah. Tapi sini lawa kesi tu. Handsome. Macam kaidah juga bu. Handsome kesi ni, ibah ni. Kau betul. Macam Datuk Batin perempuan. Handsome. Dah handsome. Keturunan hak agak-agak well. Harta pun baru. Ni dia. Agama pun maksudnya rajin juga ke sorau tutup batin alhamdulillah empat dia semua ciri-ciri ni. Semua alhamdulillah. Okey. Dah nak dah bertunang, apa semua dah terima dah bertunang. Nak nikah memang. Nak nikah well. Nak nikah dah bina sebarang-sebarang juga. Yang rukun tu maksudnya macam tak perkara hak wajib. Nak buat sesuatu ni kalau ikut rukun tak, sah. Rukun nikah. Okey. Ingat Siti selamat rawak indah nak bulan kedua dah. Mana tahu kan. Belajar benar Aisyah nak berkawanan. Belajar kan. Jadi berkagum dek. Jadi berkagum hati benda. Hati bagus, hati agama dah meh lawa dah. Yang ini dah halih pada pandangan kami. Insya-Allah. Okey, baik, rukun nikah. 4 rukun nikah. Cuk nampak dah dapat nak nikah. Okey, 4 rukun nikah. Okey. Yang pertama sirat ataupun akad ataupun ijab dan kabul. Cina ijab dan kabul ni hak surung ting nak tok naik ni tok kali ni. Biar aku nikahkan kau sebut nama si Fulan bin si Fulan dengan si Fulan binti si Fulan dengan mas kahwinnya 22.5 tunai. Aku terima nikahnya. Ni boleh. Ijab
sebutan ni deh. Kabul, aku terima. Ijab hati sebut nak tok kali deh. Hak pertama. Faham tu? Rukun hak pertama. Sah lagi ni. Baru kan, kalau kelakon ni dah terima dah. Aku terima nikahnya dengan si Fulan binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Okey, rukun hak pertama. Hak kedua, wali. Hak kedua wali. Wali ni walinya dia orang wali kelakon. Wali kelakon. Okey. Seseorang perempuan hendak Nabi menikul kelakon hang nak menikah mesti mendapat izin nak wali baharu meh kau menikah. Kalau dapat izin nak wali dapat nikah. Jadi kok jangan salah hati hang nak nikah kai sempadan Thailand ni. Nimbat nikah lari apa? Okey. Mesti dapat wali izin nak wali kan. Baharu meh kau nikah. Contoh macam tak kelakon meh, yo kelakon tak masalah kelakon. Contoh Iwak Siti. Wali nya. Mana ia akan sebut wali nya. Wali ibe ataupun beradik kon ataupun itak ataupun anak kon intai sampai tak ni. Wali incem, wali laju. Paling incem intai kan. Cuk lalu nak wali baharu meh sandar lagi wali hakim. Ataupun wali tapi ibe dek bapak cekak lagi ham nak menikahkan ni wak ya sandar lagi wali hakim. Sebenarnya wali hakim hak last sekali dah. Hak tu naib hak senala hakim menikahkan jah ni last sekali. Sebenarnya tapi ia dek bapak cekak ham nak aku nikah ni dek. Kan hak serah meh wali hakim. Burang isi burang meh dalam dunia hukum dunia meh isi burang. Izin nak wali bahawa meh kom nikah. Okay. Yang ketiga, mesti pukbar saksi. Paling kurang pukbar saksi. Hati bila dah aku terima nikah Abu Semak Ibu sampai dah duit aku terima nikahnya dengan si Fulan binti si Fulan dengan mas kahwinnya semain tak wali ni dek, wali hakim dek. Sah. Semain ni lagi sah. Tak berapa. Ulang lagi. Okay, saksi tu mesti betul. Nak saksi heweng saksi hakti sengaja nak guna kerja. Ya kalau bapak jelas, ya bapak jelas. Kan pasal saksi tu penting. Saksi tu penting. Bila sebarangan panggil ngin. Untuk saksi kau meh mana jadi saksi saksi tu mesti juga hakti alim, soleh. Tok batin kau menjadi saksi. Kau meningoi ni. Tapi baik nak hom nak guna kerja. Buat sampai 10 kali sah nak nak 10 kali juga. Ni buat kau. Saksi berdosa. Saksi tadi. Yang keempat last sekali untuk mengesahkan nikah ni dek mesti pengantin kelakon dan pengantin kelakon. Nak ngom ni dek. Baik nak aku nikahkan kau dalam online ni. Maksud dalam pembincangan ulama aku nikah secara online ni tapi hak sebenar ni hati mesti kengoman. Baik nak menikah kat kau ni pengantin kat kau tak dapat lagi. Ke depan dia mesti dah ngom ni dah. Dah. Baharu sah nikah tu ni. Okey. Okey bu, empat perkara tu. Pertama dia ijab dan qabul ijab dan qabul. Yang kedua mesti dapat izin nak wali. Yang tiga pukbar saksi. Yang keempat pengantin kelakon, pengantin kelakon. Sudah. Jelas ni dah. Kalau nak susah sangat nak buat majlis nikah, susah. Mungkin zaman-zaman SOP tu kok. Yang susah. Nikul kadi, pukbar pengantin, wali, tembak, saksi pukbar. Dah 6 orang jelas nikah. Kan? Tak payah jamuan mak yo nikah dah ni mak majlis jamuan nikah dia senang 5-6 orang majlis tu. Kan?
Cuma kalau musim yang kawin pada orang jangan nak kerumun ni meh jelah ni meh hang nak majlis ni meh abang ketul ni ai ha pada pun ketul juga kan tu pun oi hendah ulung jah dah di kanan ni dah meleh di kanan tu ho tebal hang pipi kan masa ini pada oi yo ni cip ni dah ni meh terima kasih meh okey syarat wali weh kan dua orang saksi ni wali tu syarat tu. Pertama, wali ni mesti menjadi Islam. Walaupun wali ni IBA, tapi kalau IBA di Islam tak sah dia wali. Dari segi syarak, dari segi kemasyarakatan tu memang wali ni, wali tapi untuk nikah ibadah. Untuk ibadah apa? Yo syarat. So kalau IBA di Islam, tak masalah. Kau mengintai hati keluarga terdekat hak Islam. Tapi laju dulu pak, terus saya cik mahkamah syariah ni dah untuk segok wali hakim. Wali ni pertama syarat Islam. Yang kedua wali ni Islam, yang kedua mesti Islam. Yang pertama Islam, yang kedua dia hak Islam ni mesti balik. Contoh wali tu, kau juga kapan adik. Tapi adik ni masih lagi darjah 1. Adik kau, dia balik lagi dapat jadi wali. Contoh Iwak Surya ni contoh Ubar ni pindah balik hibik juk laju benda hak kuat ni kau menjadi wali. Tapi kalau ia balik lagi dapat wali kan dia apa? Ia mesti balik nan. Okey. Yang ketiga wali ni mesti berakal. Berakal hak bapak siuman dapat jadi wali. Mau nak ia macam-macam hukum ke bapak siuman dia wali tu sebenarnya dia memudahkan ia berakal Yang keempat wali ni dia mesti kerakon dapat jadi wali kerakon. Yang kelima wali dia mesti adil adil yang dia ikut ia wali tu heleh ia pun geman hong sudah kalau ia jadi wali orang ia adil nak kesemajah nak. Kalau tiba aku lagi jadi wali nang, dudap tu macam-macam nang siap nang. Tak betul-betul denda nang. Sudah. Wali tapi wali hati bagus, hak tenang, hak adil, ia eleh pun hak sak main dah. Adil. Yang ke seterusnya, keenam merdeka. Wali tu mesti merdeka iwang hamba abdi. Cuk melbu wali hak jadi hamba abdi dah sekarang tu. Yang ke seterusnya, yang ke-7 tidak berada di dalam ihram. Ia dalam ihram. Contoh macam tak ia buat umrah ataupun haji ke Mekah. Tengah masa ihram ni dapat nan jadi wali. Okey, yang ke seterusnya wali ni hati paksa. Nak paksa jadi wali. Tapi dalam nasab kalau susunan wali ni ia memang dah kau jadi wali meh. Okey. Ni tentang wali. Seterusnya saya akan lagi masa sikit. Heleh syarat saksi dia, hak sebut dia, saksi hak kubar dia, syarat saksi. Okey. Kubar dia mesti kerakon. Saksi ni hati nawiyat sah dia mesti kerakon. Kalau ke kampung tu bila iwak belum nak gesi, intai saksi ni hati sifat hati percaya dah. Yang susah nak apa intai imam Bilal ni Tok batin kan tok batin pun tak alhamdulillah dah Islam kau punya wali dah. Kau jadi saksi. Yang kedua mukallaf. Benda masuk mukallaf tu hak balik dan berakal. Dia balik masuk benda masuk balik sampai umur dah, dan ini berakal. Berakal benda masuk berakal ia serak benda jabok, ia serak benda jabok, ia serak benda agan, ia serak benda jabok. Ini masuk bakal. Pihak tu kadang-kadang malu macam tak berbakal pun. Tuhak pun kadang-kadang ya Umur kira. Umur dia balik ni dia. Balik mana ia dah sampai umur contoh biasa rawak tu umur 12 tahun dah. Balik dah. Tapi orang jadi saksi yang sekadar balik dia bakal. Kadang-kadang umur 12 tahun dah dia bakal lagi. Masih lagi nak main TikTok kan. Takkan saksi rawak kakak dia nak cukup.
Ia masih lagi hom nak main game ini tu kan. Juga. Ia mesti hak bakal. Kau juga jatuh hak macam ni hang main game lagi tapi hak macam tak awak main game. Ibarat tu. Okey. Tembak saksi mesti Islam juga. Islam. Islam mendapat jadi saksi. Dalam majlis nikah dia. Yang keempat, saksi tu ia mesti kom jelek, kom meningoi, kom faham perkataan masa bakat dia. Bermakna saksi tu hukum jabatan. Buk saksi dia mesti leh uluk rakon ni, uluk rakeng ni dan majlis ni. Ia faham, ia tingoi ia tingoi perkataan hati ijab kabul ni deh. Berpadam ni bu. Padam ni. Buka tu. Tak mahu gangguan sikit. Macam tak bulu berkepak. Goyang. Ibu ekon dia berkali sengit lalu mana. Okey. Dah minta ibu tutup dah. Okey, saksi tu ia kom jelek, kom tingoi dan kom faham perkataan dia. Baik ente wali hati masa tuan kali lah ya aku nikahkan kau tapi dia faham. Wali dia jah jemput, dia faham dapat. Wali juga ne. Mungkin juga jah buha wali dia keturunan jemput. Panggil dia jadi saksi dapat. Kalau ia faham betul kan tak apa. Kalau faham tak dia. Dan seterusnya wali dia mesti merdeka macam hang sebut dia dan adil. Dah dia merdeka dak you hamba abdi. You hamba aja. Lama zaman Nabi, zaman para sahabat lama hamba abdi. Kira lama Nabi yang pernah tebus sahabat Nabi pernah tebus Bilal bin Rabah ni hamba abdi jah. Kan tebus lama kan. Contoh cerita Tiga Abdul ni. Jah jual jah masa lama. Buat tebus boleh nak jah itu untuk membebaskan dia daripada hamba dia. Kan? Tembak dia mesti adil. Adil bab ni hak sebut ni. Iwang sengaja nak mengena kejah. Aku nikahkan kau dengan si bulan binti si bulan dengan mas kahwinnya. Kan dia terima nak kakonnya aku terima nikah jelas suara dah. Buat nak saksi dia jelas lagi dah sampai 10 kali betul. Saksi tadi dapat kalau perangai saksi macam ni dapat nak jadi wali insya-Allah. Okey. Last ni dah sebelum hek tangguh heleh dan sentuh sikit tentang susunan wali. Kemudian jam dah. Sikit. Sida wali dah. Nya wali dah. Susunan dia. Nya hak utama nya titur. Pertama wali dah mesti hak utama sekali ibe. Ibe wali. Contoh iwak tok belum kan? Iwak tok hom nak ke si cucu wali. Kalau bapak cakap hom nak makan nikah iwak dia, kau serah di wali hakim. Biasa memang serah tapi saya dah murah dah. Saya murah. Yang kedua taraf hak kedua itak. Itak nak pada ibe iwang nak pada ide itak nak pada ibe hak kedua. Kalau ibe jo iwang ada yang terbiatu hente itak. Itak dia maksudnya ibe nak pada ibe iwang ibe nak pada ide. Okey. Cuk juga itak dia mungkin dah cip-cip. Adik-beradik kerak koin. Hak ketiga adik-beradik kerak koin, hak seibu dan sebapa. Adik-beradik kerak koin, hak seibu dan sebapa. Cuk juga adik-beradik kerak koin, iwak sebab ke ngai. Baharuk adik-beradik kerak koin hak sebapa. Mungkin ibe ni nikah nan. Han kenal pertama dia cuk nak iwak koin. Han kenal kedua iwak koin. Maka hak ini hak keempat kau menjadi wali.
Okey. Yang kelima, anak saudara atau kawan anak, hak tip seibu dan sebapa. Anak kerakon, hak seibu dan sebapa. Hak contoh iwak Siti. Kan? Cuk adik-adik kon kata cuk nak adik-adik kon anak hati seibu sebapa ni. Kom juga iwak ni mewalikan tadi meh. Kan. Dan sepupu dia iwak tu. Iwak tap. Iwak tap. Iwak tap hati kat koi. Okey. Baharu meh kalau cuk hak sepupu sebapa ni anak hati sebapa ni. Anak sebapa maksud mungkin ayah yang pada nikah nak contoh tak meh. Okey. Last ni cuk hak ketujuh Islam meletakkan bahawa kaban ibah ataupun kaban itai tu hak ketujuh wali ini. Hak ketujuh bapa saudara lelaki seibu dan sebapa. Macam tak atau iwak apa bapa saudara saja. Wong selamat ataupun tak hak ketujuh ni. Hak ketujuh. Hak ke-8 bapa saudara lelaki sebapa. Hak ni hak maksud dia kalau ibe ni kujah ni pada nikah nan kan han beradik hati hak kena nombor 1 cuk nak berkakon. Dia hak kena nombor 2. Okey. Yang ke-9, anak saudara lelaki dari bapa saudara lelaki seibu sebapa. Siapa tu? Anak saudara lelaki dari bapa saudara lelaki seibu sebapa. Macam tak ni meh. Iwak anak saudara lelaki dari bapa saudara lelaki iwak tap. Iwak tap ni sepupu kan? Kepada Siti kan? Anak saudara lelaki dari bapa saudara lelaki seibu sebapa. Ya. Kan? Okey. Memang pening kekok meh sampai gini juga meter ni. Kekok hom ni kujah hom nak nikah dah hang tukang macam ibu budak hom nak yo dan nikah ni mesti intai ni. Intai ni. Anak saudara lelaki dari bapa saudara lelaki seibu dan sebapa. Kom juga jadi wali. Okey. Seterusnya anak saudara lelaki dari bapa saudara lelaki sebapa. Ni meh. Yang ke-11 nak cerita hak ke-11 baharu meh hakim ataupun wali hakim. Hak ke-11 hak terakhir dah. Tapi kebanyakan hak kesigenas kan kebanyakan hak terakhir dah. Pasal dia cukup meh kena ada non 1 2 3 kalau cuk mungkin dah meh prosedur hati kom dah maintai menyandarkan dia wali hakim. InsyaAllah ni minit. InsyaAllah ni adalah perkongsian tentang rukun nikah dan juga menyentuh berkenaan dengan sehingga sekali syarat jadi wali, syarat jadi saksi dan juga susunan wali. InsyaAllah kalau menunda hati bapa nak faham belum kupas balik semula ada bahas sepintas lalu ni sepintas lalu insyaAllah okey insyaAllah ni dah cukup sekadar ini. Ni dah belum insyaAllah majlis bacaan Yasin tahlil dan tahlil arwah dan menyumbang sikit bagi duit untuk Torio itu buat jamuan sikit. Kami fikir nak cakap jamuan tu kan. Apa yang patut musim-musim tu. Jadi ni belum cimeh insya-Allah. Ni belum cimeh mana hati. Ni mana syarat ni mana hati sihat, tubuh badan, nak bergejala ni memang perlu sekarang tu perlu jujur pada diri sendiri. Jujur pada sendiri. Sekarang tu amalan agama sekarang yang penting ikhlas. Kalau sihat bina uyatnya. Kalau nyak bina uyat sihat.
Ni perlu jujur pada diri sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik hidayat, ampunkan segala dosa-dosa hak, permudahkan urusan hak dan semua ajar ramai. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.